Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Seorang penjaga taska wanita viral baru-baru ni selepas rakaman CCTV, dia memukul anak di bawah jagaannya. Lepas tu viral pula yang rakaman CCTV bapak budak kecil ni pula yang ajak repeat. Sure korang dah tengok video tu kan? Selamba je dia pergi tinju balik akak nursery tu. Hui, jangan main-main doh kuasa bapak ni. Kebanyakan bapak lah, dia punya kuasa protektif tu, ui lain macam doh. Video hari ni Abang Boy akan kupas 5 kes di mana bapak-bapak ni sanggup melakukan apa saja untuk defend anak-anak kesayangan dorang. Ada yang sampai sanggup membunuh. Dan ini bukan kes di mana suspek tu hanya memukul anak je macam video yang viral tu. Suspek melakukan lebih teruk daripada tu. So sama ada tindakan balas dendam bapak ni setimpal atau tidak, Abang berserahkan dekat korang. Terus terang, kes nombor 5 tu memang padu gila weh. With that being said, Abang Boy tak menyokong apa-apa tindakan yang menggunakan kekerasan. Adalah lebih elok kalau kita serahkan kepada pihak yang berkuasa. So korang jangan tiru pula tau. So kalau korang dah ready, let's roll the intro. Seorang ayah yang berumur 23 tahun terkejut apabila mendengar jeritan anak perempuannya yang berumur 5 tahun daripada sebuah bangsal. Tanpa membuang masa, dia terus berlari keluar daripada rumahnya ke arah bangsal yang terletak tak berapa jauh daripada rumah. Di situ dia telah melihat seorang lelaki dalam keadaan seluarnya dilucutkan ke bawah, sedang cuba anak perempuannya. Memang time-time tu juga dia macam kena rasuk guys. Dia belasah kau-kau bambat tu. Suspek tu adalah sebenarnya bekerja sebagai pembantu ladang yang berumur 47 tahun yang bernama Jesus Mora Flores. Satu panggilan kecemasan telah dibuat oleh ayah mangsa dalam keadaan panik. Dia mengatakan yang dia telah memukul orang yang cuba merogol anaknya dan merayu supaya ambulan dihantar segera kerana risau yang Jesus ni akan mati. Dia siap cakap lagi dia akan cuba untuk menghantar Jesus ke hospital kalau lambat sangat. Sesampai je ambulan, pembantu perubatan mengesahkan yang Jesus telah mati di tempat kejadian. Bapa kepada mangsa telah ditahan reman untuk membantu siasatan. Tetapi pada hari perbicaraan, juri mendapati yang tindakan ayah pada mangsa ni adalah wajar dan tidak akan membuat apa-apa dakwaan ke atasnya. Juri mengatakan lagi yang ayah kepada mangsa bertindak untuk melindungi anaknya dan secara tak sengaja membunuh suspek. Berita tentang kematian satu-satunya anak perempuan yang disayanginya sangat-sangat memilukan. Lagi tak boleh belah adalah suspek yang bertanggungjawab atas kematian anaknya terlepas daripada apa-apa hukuman. Ini membuatkan seorang lelaki, Andre Bamberski, melakukan apa saja untuk membawa lelaki yang bertanggungjawab ke muka pengadilan. Pada bulan Julai 1982, Andre telah menerima satu panggilan telefon daripada bekas isterinya tentang kematian anak perempuan mereka, Kalinka Bamberski, yang berumur 14 tahun. Menurut bekas isterinya, Kalinka mati dalam tidur dan mayat Kalinka ditemui oleh suami barunya, iaitu seorang doktor yang bernama Dieter Krombach. Benda ni agak pelik sebab Kalinka ni tak ada sejarah mengidap penyakit berbahaya dan alasan mati secara tiba-tiba tu macam meragukan. Keputusan autopsi mendapati yang terdapat kesan koyak di kemaluan Kalinka, menandakan Kalinka telah dan juga terdapat beberapa kesan jarum syringe di lengan dan kaki Kalinka. Walaupun macam tu, pihak berkuasa tempatan tak ambil endah pun keputusan tu dan tak buat apa-apa siasatan lanjut atas sebab kematian. Dalam keputusan rasmi, punca kematian Kalinka adalah serangan jantung disebabkan strok haba.
Andre memang tak boleh nak terima keputusan tu. Dia yang pada ketika tu tinggal di France membuat keputusan untuk mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membawa Dieter Kronbach ke muka pengadilan. Dieter dan bekas isterinya tinggal di Germany. Beberapa bulan selepas kematian, Andre telah berjaya mendesak pihak berkuasa Germany untuk membuat satu ujian autopsi untuk kali kedua ke atas anaknya. Akan tetapi selepas anaknya diperiksa, bahagian kemaluan anaknya telah dipotong oleh pihak-pihak tertentu. So memang tak boleh lah nak periksa. Kes ni memang fishy gila tu. Andre tak nak berputus asa. Dia menggunakan semua duit simpanannya untuk pergi sendiri ke Germany dan mengedarkan risalah kepada jiran-jiran Dieter dan masyarakat sekeliling yang mengatakan yang Dieter telah merogol dan membunuh anak kesayangannya. Dieter bertindak mendakwa Andre dengan saman malu dan Andre telah didapati bersalah dan diperintahkan untuk membayar 500,000 mark. Andre balik ke France dan buat sardin je. Dia tak bayar 1 sen pun. Pada tahun 1995, akibat desakan Andre dan masyarakat setempat, satu pembicaraan telah diadakan di France. Tetapi suspeknya masih di Germany. Ada satu prosedur yang dipanggil in absentia, di mana suspek tak perlu hadir pun ke mahkamah. Dengan bukti-bukti yang ada, mahkamah mendapati yang Dieter bersalah atas kesalahan menyebabkan kematian. Dia telah dihukum penjara selama 15 tahun. So sekarang ni masalah dia adalah untuk membawa Dieter ni ke France. Benda ni menjadi sukar bila pihak berkuasa Germany tak membenarkan rakyatnya dipenjarakan di negara lain. Menurut mereka, kes ni telah ditutup dan Dieter tak didapati bersalah. Dieter juga telah membuat rayuan di Mahkamah Hak Asasi Eropah dan mahkamah tu telah membuat keputusan yang keputusan Mahkamah France ni dibatalkan disebabkan Dieter tak diberi peluang untuk membela diri dalam perbicaraan tu. Dieter masih hidup bebas walaupun ramai mangsa yang tampil membuat dakwaan ke atasnya. Kalinka bukan satu-satunya tau mangsa si Dieter ni. Banyak gila kot. Semua mendakwa yang Dieter telah menyuntik dengan ubat pelali sebelum merogol mereka. Akhirnya pada 17 Oktober 2009, kesabaran Andre telah sampai ke puncak apabila dia telah mengupah 3 orang untuk menculik Dieter daripada rumahnya di Germany dan bawa dia ke France. Itu dah habis sabar lah tu. Dieter telah ditahan dan diperintahkan untuk menjalani hukuman di France. Korang tahu tak berapa lama masa yang diambil untuk kes ni selesai? 30 tahun geng. Andre punya dedikasi sebagai seorang ayah tu memang layak mendapat pujian. Akhirnya selepas 30 tahun, Andre mendapat keadilan yang dikehendakinya dan berupaya untuk meratapi pemergian anak kesayangannya. Seorang remaja yang berumur 18 tahun yang bernama Raymond Frolander berhadapan dengan kemarahan seorang ayah selepas kantoi depan mata yang dia telah mencabul seorang budak lelaki yang berumur 11 tahun. Apa yang terjadi adalah lebih kurang pukul 1 pagi, Jason Browning, ayah kepada kanak-kanak berumur 11 tahun tu, keluar daripada rumah sebentar untuk membeli makanan. Dan bila dia sampai balik ke rumah, dia terdengar bunyi pelik daripada bilik tidur anaknya. Bila dia buka je pintu, dia ternampak yang Raymond sedang melakukan kelakuan yang tak senonoh dengan anaknya. Seluar Raymond pada ketika tu berada di buku lali dan memaksa anaknya melakukan tanpa membuang masa. Memang deligan kau-kau budak Raymond tu. Kau tengoklah badan ayah dia macam mana. Memang jack habis bye. So korang boleh bayangkan tak lunyai dia macam mana? Hoi, korang sendiri tengoklah muka si Raymond ni macam mana. Jason telah membuat satu panggilan kecemasan mengatakan yang dia telah memukul Raymond sampai tak sedar diri. I just walked in and found a grown man molesting and I got him in a bloody puddle for you right now, officer. Yang paling bestnya, Jason tak didakwa dengan apa-apa kesalahan. Menurutnya, kalau nak diikutkan hatilah, dia mungkin akan melakukan dengan lebih teruk terhadap Raymond. Dia stop disebabkan anaknya sendiri telah menghalang Jason daripada bertindak di luar batasan. Raymond dikatakan telah dianggap sebagai keluarga mereka sendiri dan perlakuan tak senonoh Raymond ni bermula sejak 3 tahun sebelum. Raymond telah mengaku bersalah dan dipenjarakan selama 25 tahun dan diletakkan di dalam registri untuk pesalah seksual negara. Dan dia juga terpaksa memakai gelang kaki GPS supaya polis dapat memantau keberadaannya sepanjang masa. Pada musim panas 2007, dunia seorang ayah telah hancur apabila mendapat berita yang anak perempuan kesayangannya telah pun diculik. Penculik telah membuat satu panggilan di rumah Eduardo Gallo mengatakan anak perempuannya, Paula, telah diculik.
dan mereka cuba untuk memeras ugut Eduardo untuk membayar wang papasan. Dengan simpanan yang dia ada pada ketika tu, dia berjaya mengumpul sebanyak $18,000 bersama-sama dengan barangan kemas dalam waktu yang singkat. Wang dan barangan kemas tu telah diberikan kepada penculik dan sepatutnya Paula akan dipulangkan dalam masa beberapa jam lagi. Akan tetapi jasad yang tak bernyawa Paula telah ditemui selepas seminggu. Kesedihan Eduardo memang tak dapat dibendung. Paula adalah satu-satunya anak perempuan kesayangannya. Keputusan autopsi mendapati yang Paula telah berkali-kali dan akhirnya nyawanya telah ditamatkan dengan satu tembakan di belakang kepalanya. Tak berapa jauh dari penemuan mayat Paula, 3 mayat lelaki yang dipercayai bertanggungjawab dalam penculikan Paula telah ditemui. Mereka telah ditembak di belakang kepala sama seperti mayat Paula ditemui. Sebahagian daripada wang peras ugut juga telah ditemui. Dipercayai yang salah seorang daripada rakan sebahat mereka telah berpaling tadah dan membunuh ketiga-tiga suspek dengan harapan penyiasatan dapat ditamatkan. Tekad untuk membawa orang yang bertanggungjawab ke muka pengadilan setahun selepas kematian anaknya, Eduardo telah membuat satu keputusan drastik dengan menjual syarikat konsultan miliknya dan memfokuskan segala usahanya untuk menangkap suspek yang terlepas. Penyiasatannya telah mendapati sesuatu yang menakutkan. Sebanyak 90% daripada kes orang hilang di Mexico tidak langsung dilaporkan. Semua ni adalah kerana boleh dikatakan hampir semua kes didalangi oleh ahli kartel dan gangster. Ahli keluarga mangsa sebenarnya takut yang kalau diorang laporkan kepada polis, ada kemungkinannya ahli kartel akan kembali membalas dendam ke atas mereka sekeluarga. Itu tak termasuk lagi yang kadang-kadang polis juga bersekongkol dengan ahli kartel. So end up ahli keluarga mangsa just redha je nasib yang menimpa mereka sekeluarga. Mexico memang gila-gila guys kes kidnapping. Pada tahun 2013, sebanyak 1,700 kes telah dilaporkan. Itu yang dilaporkan tau. Cuba korang bayangkan, jumlah tu hanya 10% je daripada jumlah keseluruhan kes kidnapping di Mexico. Hoi gila mat. Memang taklah abang boy nak bercuti kat sana. Eduardo mendapati yang dalang yang bertanggungjawab atas penculikan anaknya pada awalnya hanya berniat untuk merompak rumah kediaman mereka. Secara kebetulan anaknya Paula berada di dalam rumah. So alang-alang dorang kidnap sekali Paula dengan harapan untuk memberas ugut Eduardo. Mereka juga telah membawa lari 2 kereta milik keluarga Eduardo. Eduardo sebenarnya memainkan peranan besar dalam kes ni. Selepas setahun, akhirnya dia telah berjaya mengesan telefon yang digunakan suspek semasa membuat panggilan peras ugut anaknya. Eduardo telah menghubungi polis atas bahan bukti yang dijumpa. Tetapi korang nak tahu tak apa yang polis cakap? Dorang dah tutup kes dan suspek yang bertanggungjawab pun dah mati. Itu je bye. Dorang malas nak buka kembali kertas siasatan kes ni. Kecewa dengan tindakan polis, dia telah menghubungi pihak media untuk tampil dalam satu sesi interview. Dia dengan lantangnya telah mengkritik kerajaan dan pihak berkuasa dalam tangani kes-kes kehilangan di Mexico. Barulah polis terhegeh-hegeh nak bertindak. Dengan menggunakan info yang Eduardo berikan, polis telah berjaya menahan seorang lelaki yang bernama Francisco Zamora Arellano. Arellano telah mengaku yang dialah yang bertanggungjawab atas kematian Paula. Kecekalan Eduardo dipuji oleh pendakwa raya dalam kes ni. Dia mengatakan yang Eduardo lah yang berjaya menangkap Arellano dan bukan polis. Kes ni telah membuka mata rakyat Mexico dan dunia akan realiti sebenar masalah yang dihadapi oleh rakyat Mexico dan bagaimana korapnya pihak berkuasa di sana. Gary Plauch adalah seorang ketua keluarga yang biasa-biasa je guys. Dia tinggal bersama isteri dan 4 orang anaknya di Baton Rouge, Indiana. Tak disangka-sangka, kehidupan Gary yang normal tiba-tiba berubah sekelip mata apabila anak lelakinya yang berusia 11 tahun, Jody Plauch, diculik. Yang menculik Jody ni pula adalah salah seorang daripada kawan rapat keluarga tu. Nama penculik itu adalah Jeff Duche. Jeff ni adalah sebenarnya guru kelas karate yang dikenali ramai. Ramai ahli keluarga yang menghantar anak-anak diorang ke kelas karate ni tau. Dan Jeff adalah orang yang paling mereka percaya untuk menjaga anak-anak diorang. Pada 14 Februari 1984, hari Valentine tu, Jeff telah meminta kebenaran daripada ibu Jody untuk membawanya berjalan-jalan menaiki kereta. Jeff mengatakan yang dia memerlukan bantuan Jody untuk mengangkat barangnya di rumah. Tanpa berfikir panjang, ibu Jody pun membenarkan Jody untuk membantu Jeff. Tetapi apa yang sebenarnya berlaku adalah Jeff telah menculik Jody dan membawanya ke sebuah motel di Anaheim, California. Di situ Jeff telah melakukan aksi terkutuknya kepada Jody. Jeff siap mewarnakan rambut Jody dan memakaikan Jody dengan pakaian yang lain.
Satu laporan kehilangan telah dibuat dan polis telah cuba sedaya upaya untuk mencari suspek dan mangsa tetapi tidak membuahkan hasil. Akan tetapi selepas 3 hari kehilangan, ibu kepada Jody menerima satu panggilan daripada Jody dan polis berjaya mengesal panggilan tu daripada California. Polis telah menyebu motel tu di mana Jeff dan Jody menginap dan berjaya menahan suspek. Rupanya si Jeff ni melakukan aksi tak senonohnya kepada Jody dah setahun dah guys. Start daripada Gary hantar Jody setak ikhlas karate tu, dia dah mula cucuk jarum. Mengetahui apa yang berlaku kepada anaknya, Gary telah membuat keputusan untuk mengambil tindakannya sendiri. Pada 16 Mac 1984 adalah hari di mana Jeff diterbangkan daripada California ke Baton Rouge untuk dibicarakan. Gary telah menyamar sebagai seorang rakyat biasa dengan memakai cap dan spek mata hitam dan menunggu ketibaan Jeff di airport. Sejurus je ketibaan Jeff, Gary buat-buat macam menggunakan telefon awam di balai ketibaan. Elok je si Jeff ni lalu di depan tu, Gary mengeluarkan sepucuk pistol dan menembak Jeff tepat di kepala. Semua yang berlaku ni dirakam oleh siaran TV tau. Pegawai polis yang berada di tempat kejadian terus menerpa si Gary ni dan berjaya mengambil pistol daripada genggaman Gary. Jeff yang cedera di bahagian telinga telah dikejarkan ke hospital. Dia mati pada keesokan harinya. Gary telah ditangkap dan dibicarakan. Rata-rata masyarakat memihak kepada Gary dengan mengatakan yang Gary bertindak sebegitu kerana kasih dan sayangnya kepada anaknya. Peguam bela Gary mengatakan yang Jeff telah melakukan amang seksual sejak setahun yang lalu dan penderitaan yang dialami oleh Jody ni membuatkan Gary ni hilang pertimbangan. Mungkin disebabkan desakan oleh masyarakat, hakim bertindak untuk tidak memberikan hukuman penjara kepada Gary. Walaupun didapati bersalah, Gary hanya dikenakan hukuman probation selama 5 tahun dan 300 jam khidmat masyarakat. Gary telah meninggal dunia pada umurnya 69 tahun pada tahun 2011 akibat penyakit strok. Sebuah buku telah dikarang oleh anaknya sendiri menceritakan kisah sebenar apa yang berlaku dan diterbitkan setahun selepas kematian Gary. So macam guys, okey tak video hari ni? Tak tahulah, abang pun rasa macam ada satu perasaan macam puas dah bangga dengan ayah-ayah dalam kes hari ni. Diorang punya semangat tu, hui leh macam tu. Kadang-kadang kita sebagai seorang ayah sanggup melakukan benda-benda yang tak terjangkau akal demi untuk melindungi ahli keluarga kita, terutamanya anak-anak. So abang boy nak tanya korang, adakah wajar kita mengambil tindakan sendiri atau kita patut serahkan kepada pihak berkuasa untuk handle? Cuba korang share sikit pendapat korang dekat ruangan komen. I would love to hear your thoughts on this. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video abang boy sampai habis. Dan kalau korang suka dengan video ni, abang boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja abang boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video abang boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.